Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Ada tak siapa yang boleh buat langit, bumi? Tak ada kan? Bukan langit, bumi, bulan, bintang ni. Semut pun tak ada. Kuman pun tak ada. Manusia boleh mutate the kuman lah. Mutate dia. Kuman tu dah ada, but dia buat sesuatu supaya dia mutate. Mutate mean develop kepada satu spesies yang lebih bahaya lagi, dengan izin Allah. Itu Allah bagi lah. Sekarang dia yang buat research laboratory, semua dia trying to modify the genes of the virus. Sometimes the virus itself mutates, berubah. Macam dia buat pokok bunga dari Malaysia dicantumkan dengan bunga dari Australia, jadi bunga lagi satu lain pula. Begitu juga cili campurkan dia punya jin, jadi cili lain. Cili merah pedas sikit pun tak ada, atau pilih cili hijau sangat pedas, atau kurangkan pedas. So, semua orang tak boleh terima cili tak pedas. Tapi untuk melawarkan makanan, dia nak cili merah. Orang semua takut nak makan pedas. Dia kata tak, ini tak pedas, manis. Boleh? They call it teknologi ni. Jadi bapa yang kita boleh buat durian tu, kan? Jadi lain sikit. Sekarang banyak jenis durian dicipta. Itu bukan dia yang cipta tanpa ada apa-apa. Daripada durian juga, dia boleh tukarkan dia je, Allah izin. So with science and technology, kita boleh tanam berbagai-bagai tanaman dekat Malaysia ni. Kerana apa? Kita ada benda paling penting, hujan atau air, yang negara lain tak ada. Kita ada air sangat banyak, dan tanah kita sangat subur. Jadi kita boleh tanam apa saja. Hanya kita nak kawal dia punya temperature, ripening season, dia mesti dry. So we can have a greenhouse. Yang greenhouse ni is kita boleh modify dia punya temperature, panas, amount of rain coming. So kita boleh tanam anggur, bagus punya anggur. Kurma, yang selama ni kita boleh, kita kata cuaca kita tak panas sangat, we can make a greenhouse. Itu kita punya saintis kena develop. So banyak greenhouse kat Malaysia, tanam berbagai-bagai jenis tanaman yang dulunya tak pernah dapat ditanam di Malaysia. Dan Malaysia boleh, dan boleh dapat macam ikannya. Kita boleh salmon dia biasanya di negara sejuk tu, kat Norway,
Tapi kita boleh develop something situation like that. Salmon Malaysia. Salmon ni dia pergi kat sungai bila dia nak tu. Period lepas tu dia pergi ke laut. Dia lain macam sikit ikan. Tapi macam mana kita nak develop ekosistem yang suitable untuk salmon di Malaysia? Mana ada orang boleh faham salmon boleh breed dekat Malaysia? Boleh tenggiri, jenaha. Semua jenis ikan tu kita boleh try to develop, to grow it in abundance di Malaysia. Jadi Malaysia boleh jadi negara pengeksport makanan ke seluruh dunia, dan juga negara yang boleh ekspor orang baik ke seluruh dunia, orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ini memang susah nak ekspor lah. Kita banyak negara boleh ekspor berbagai-bagai jenis tanaman, buah-buahan, haiwan yang boleh. Tapi yang ini memang tak boleh. Melainkan kat Malaysia ni ada usaha menjana. Bukan menjana ekonomi, menjana manusia mulia. Jadi macam mana kita dapat menjana makanan yang baik, haiwan yang baik. Kita juga boleh menjana manusia baik. Yang ni tak ada negara pun sejak dulu. Dulu lagi. Sehingga ke hari ini boleh menjadi negara yang menjana manusia baik. Jadi menjana manusia baik ni pun boleh dibuat kalau kita cara betul lah. Dan ini semua dapat dicipta dengan research, penyelidikan yang dengan izin Allah saya telah buat hampir 40 tahun. Saya pernah bertanya pada diri saya, kenapa manusia tak boleh jadi baik? Kenapa ada manusia buruk sebenarnya? Kenapa yang ada manusia juga baik? Bukan dia orang ni lahir baik, yang tu lahir buruk. Semuanya lahir baik, tapi setengahnya telah jadi buruk. Setengahnya jadi baik tapi tak baik betul. Macam mana manusia ni yang lahir baik tu dia terus baik dan lebih baik lagi? Itu kena ada sains kan. So dengan izin Allah, Allah dah beri saya jumpa metodologi atau kaedah menjana manusia baik, pasti dengan izin Allah berjaya. Yang ini memang tak ada. Jadi kita kena ada center dekat Malaysia, pusat latihan mengajar manusia. Jadi kita kena ada kementerian membina masyarakat beriman beramal soleh, yang tak pernah ada. Tak pernah ada. Jadi bila kita dah ada teknologi tu, sains tu, kita boleh lah. Kalau kita tak ada teknologi, begitu je kita ada Kementerian Pertahanan yang mengamalkan teknologi tinggi, yang mengajar rakyat Malaysia bagaimana menjadi petani yang boleh menjana hasil pertanian yang baik dan dihantar ke seluruh dunia. Pertanian dijana menjadi baik, haiwan, ikan, itik, kambing, lembu, semua boleh dihantar ke seluruh dunia untuk manusia makan lah. Tapi itu tak sebaiknya untuk menghantar manusia yang baik ke seluruh dunia untuk mengajar manusia supaya menjadi baik. Itu negara hebat tu. Itu negara namanya Darul Iman. Bukan macam sekarang nama aja. Terengganu Darul Iman. Pergi negara tu seorang pun tak beriman. Siapa lagi? Negara apa lagi? Darul itu, Darul ini. Nama boleh lah. Darul Sunnah. Darul Ihsan. Darul apa? Sunnah. Darul Sunnah apa Sunnah pun tak ada. Sunnah besar buat kerja dakwah tu. Kat Perlis tak ada. Perlis juga. Darul Takzim dari mana? Di mana? Johor. Kita nama boleh lah. Nama siapa pun boleh. Tapi real punya. Macam Selangor Darul Ihsan. Ihsan apa makna dia? Ihsan tu masuk lain. Ihsan apa makna? Ihsan pemurah lah.
baik, bagus. Jadi semua nama-nama negeri di Malaysia ni semua nama-nama bagus. Darul Takzim siapa? Johor. Yang tak bagus sikit yang Sabah. Negara di bawah Bayu. Apa? Bayu ni maknanya dibangun di atas awan. Bayu. Sarawak Bunyi Kenyalang. bunyi Kenyalang. Jadi kat Semenanjung ni Darul Takzim, Darul Iman. Apa Perak apa? Darul Ridwan. Darul Ridwan. Darul Naim. Apa makna Darul Ridwan? Syurga. Negara syurga. Darul apa? Negeri Sembilan? Khusus. Darul Khusus. Semua nama bagus-bagus. Jadi bapa yang boleh, kita tak boleh ada namanya. Kita mesti ada hakikat. Dia tiap benda ada nama. Dan tiap benda ada rupa. Dan setiap benda ada hakikat. Jadi kalau nama je, rupa tak ada, hakikat tak ada, akan nama je lah. So nama ni tak ada harga, salam tak. Yang harga punya ada hakikat. Jadi Malaysia yang dikatakan Darul Iman ni, di Malaysia ni ramai orang beriman dan beramal soleh. Itu dia. Maknanya kalau datang Malaysia ni, negara Darul Iman ya, kita Malaysia tak ada negara-negara apa. Sekarang kita tukar nanti, negara Darul Iman. Kita suruh Terengganu ambil lain. Tak, tukarkan nama dia daripada Darul Iman tu. Bagi Malaysia, negara Darul Iman. Terengganu kita panggil negara Darul Taqwa. Kan? Kelantan Darul Naim tu. Naim tu apa mana? Syurga. So tuan-tuan yang mulia, ini baru namanya hakikat. Yang sekarang kita ada rupa, bagus lah. Rupa tapi apa ada? Macam kita kata air rupa je. Mana boleh minum? Haus mana dengan izin alam mana boleh hilang? Azri, ada rupa je. Kedah Darul Aman. Tak, dia rupa je baik. Rupa ni orang yang menunjuk baik. Kan? Tak menunjuk macam bergaya, berlakon. Tapi hakikatnya dia tetap baik. Jadi dia selalu menghadapi tekanan. Cuba berpura-pura. Tak berpura-pura jadi baik lah. Sampai bila pula nak berpura-pura? Tiba menyerah. Terserahlah hakikat. Sebenarnya tak baik. Jadi orang yang berpura-pura jadi baik tapi tak baik ni dia dalam tekanan. Kerana terpaksa berlakon. Bukan diri dia yang sebenar. Jadi Azri bila duduk sini dia terpaksa berlakon tu. Berlakon. Tapi berapa lama nak berlakon? Sekarang dia tak nak berlakon dah. Biarkanlah. Begitu Hanzalah berlakon lama. Berlakon nak Hanzalah berlakon lama betul nak jadi baik. Sampai hari ni dah tak boleh nak berlakon lagi. Lepas tu dia cakap biarlah jadi apa jadilah. Begitu je Azri, macam Pendi masih dalam lakonan. Supian tak pernah berlakon. Sentiasa tak betul lah. Dia tak pernah nak berlakon. Dia tak nak buat, dia nak buat. Dia tak kisah. Dia takkan cuba. Jadi kita sebenarnya boleh berlakon. Lama-lama kita kena jadi betul. Tak boleh berlakon betul. Iaitu kita mesti, kalau kita berlakon ada iman, boleh. Tapi bukan jangka masa lama. Kita kena berusaha dapat betul punya iman. Tak adalah berlakon lagi. Kan? Dulu saya berlakon. Kita cakap, kau dulu baik tak? Dulu berlakon. Sekarang baru betul. Ada satu pelawak diraja tau. Kat India. Cerita ni semua kita dapat kat India. Pelawak tu, dia dulu pelawak diraja. Selalu buat lawak. Buat raja ketawa. Kan? Macam sekarang lah. Meja apa? Maharaja Lawak. Maharaja lawak.
Sesekali pelawak tu berhenti daripada dia berlakon nak jadi wali. Jadi dia pergilah kat dalam hutan. Dia semayang, dia duduk seorang berzikir dengan tasbih dia, makan sikit kan. Jadi banyaklah orang pergi minta doa kat dia. Dengan mangkuk kat depan tu, lepas doa dia bagi duit kat dia lah. Jadi lama-lama nama dia tersebarlah sebagai wali yang makbul doa. Sampai kat telinga raja lah. Raja dia orang kata, kau ada masalah, ada satu wali, pergi sana minta dia berdoa. Mana ada wali sekarang, kata raja. Itu zaman dulu tau, tak ada. Betul. Satu hari banyak kali dah pujuk raja tu. Pergilah sekali dengan dia punya entourage, dia punya semua. Lepas tu raja pergi tanya dia, kan, kau betul wali ke? Dia pun ketawa. Kau dulu yang pelawak kat, bila dia ketawa, dia tahu dia punya ni. Kau dulu pelawak aku ya? Dia ketawa. Kenapa kau ketawa? Dia kata, aku selama ni berlakon je. Tapi hari ni aku punya lakonan cukup berkesan. Kau sini datang. Jadi aku lepas ni tak nak jadi pelawak lagi, tak nak jadi pelakon lagi. Pelakon wali tak nak. Nak betul-betul jadi wali. Sebab aku berlakon pun kau dah datang. Nak tunjukkan kepada kamu bahawa berlakon boleh sebentar, tapi tak boleh selamanya. Dia tu berlakon je. Raja pun dah datang minta doa kat dia. Betul. Jadi dia kata, aku memang betul-betul nak jadi wali sekarang. Tu dia tak nak lah. Mula sultan tu test dia ni wali ke tidak. Kan, bagi dia sebungkus dinar. Dia ambil dinar, buang. Bagi lagi, buang. Dia nak berlakon lah. Percaya betul ni wali ni, dinar betul. Tu dia ketawa tu. Bila dia ketawa tu, terus raja tahu, ini pelawak aku dulu yang buat lawak dulu. Wah, kau sekarang dah jadi wali ya? Kita tak nak dah. Itu kau berlakon aja. Macam Pendi lah ini, Azri semua. Daripada jadi penyangak di baling tu, tiba-tiba berlakon jadi wali. Jadi stage show tu tak boleh nak last lama. Dia kena tutup. Sudah berapa tahun duduk sini dah Azri? 3 tahun berlakon. Sekarang dah tak tahan berlakon. Kan? Ada benda yang dia nak buat tu, dia tak apa buat. Menahan tekanan. Itulah nama berlakon. Sebenarnya dia nak duit sebab mana? Dia berlakon sekarang menahan. Tak nak duit, tak nak kaya. Jadi berapa lama saya nak tahan ni, kata dia. Saya mesti menyerah sekarang. Apa saya nak buat? Itu salah jalan. Saya mau cabut, lari dari sini. Saya macam telah diikat, menyeksa diri saya. Saya mau buat bisnes, mau jadi kaya. Kaya dan berjaya tu masih saya faham ni, yakin ni. Kaya dan berjaya, itu mau hilang kan? Sebab itu kita hari-hari mau buat gas, cakap dengan sungguh-sungguh untuk sukakan Allah. Duit tak boleh buat apa. Itu susah nak cakap tu. Kalau kita tak suka nak cakap, memang kita tak cakap. Macam Azri tak mau cakap tu. Sebab dia dah lama percaya duit boleh buat. Kan? Tiba-tiba kena cakap, duit tak boleh buat apa. Yang boleh buat Allah. Saya tak boleh buat apa. Itu Rashidi pula tak boleh cakap tu. Rashidi dia pantang itu tak boleh. Saya tak boleh buat apa. Yang boleh buat Allah dia tak boleh. Sebab dia Tuhan. Samad tak boleh cakap, duit saya tak boleh buat apa, kerja saya tak boleh buat apa. Kenapa benda tu yang kita percaya kita boleh buat? Jadi kita masa gas ni, kita jangan bercakap benda yang kita suka. Kita bercakap benda yang paling kita tak suka nak cakap.
Yang kita tak suka sangat nak cakap, aku tak boleh buat. Macam Rashidi, aku tak boleh buat apa. Ada Rashidi cakap pasal tu. Sejak bila? Lama. Selalunya. Inilah Tak tak masuk. tak masuk. Sebab dalam penuh. Jadi kalau dia tak masuk tu maknanya dia dah penuh. Kena korban, bukan cakap je. Jadi bila orang marah kamu, kamu diam. Itu kamu korban lah, saya tak boleh buat apa. Bila cakap, lepas tu action, dia jadi. Jadi Allah bagi tahu, aku tidak akan biarkan orang bercakap. Tiada yang buat melainkan Allah. Aku takkan biarkan mereka cakap, aku tak boleh buat apa, Allah boleh buat. Melainkan aku duga dia. Itu Allah cakap. Jadi Rashidi dah cakap, bila diduga gagal, mana nak masuk? Dia diduga ni macam laboratory, makmal. Cakap ni macam kuliah di bilik. Kuliah. Dia dua perkara ni perlu. Satu cakap, macam ni dengar. Yang kedua, diduga. Jadi semua orang yang berusaha atas iman ni, dia ada dugaan. Kalau tak ada dugaan, tak boleh. Jadi Allah tak akan biarkan kita cakap. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada memberi faedah melainkan Allah. Tiada yang beri baik buruk melainkan Allah. Melainkan kita diduga tau. Dan itu bukan untuk kamu, untuk saya pun. Bukan untuk saya pun diduga lah. Sebab saya cakap banyak. Lagi banyak diduga. Jadi waktu tu kalau saya lulus dugaan tu, mau masuklah kalimah tu. Satu hari polis datang, panggil saya. Sebab Allah buat saya ada kes. Orang bukan saya melanggar motor, tak, motor tu langgar saya. Dia jatuh dan dia masuk hospital, lama mati. Satu hari polis panggil lah kes tu. Selamat gementar dia. Dia bukan yang involve kereta dia je. Takut dia. Saya tengok muka dia. Saya tanya, Samad, kau takut apa? Polis ni tak boleh buat apa, saya bilang. Kenapa Samad takut masa tu? Takut dia bagi bahaya. Sebab dia dalam Samad punya otak, polis boleh bagi bahaya. Dah lama dah dia percaya polis boleh bagi bahaya. Pendi pun percaya polis bagi bahaya. Kan? Jadi bila nama polis saja, itu yang polis guna tu semua untuk menakutkan orang. Scam tu. Macau scam. Banyak polis tu involved. Nak gunakan ketakutan orang tu untuk dapat duit. Ini insurans ni, nyawa, insurans tu. Semua kerana manusia takut. Takut mati. Takut tak ada duit. Takut ni. Jadi insurans tu orang nak bayar lah. Insurans nyawa, insurans kesihatan, insurans tu. Dia tak percaya bila datang susah Allah tolong. Tak ada. Duit mau ada. Jadi kau baik masuk insurans ni. Nanti kalau kau sakit, siapa nak bayar? Anak tak nak bayar, siapa tak nak bayar? Tiba-tiba sakit jantung, masuklah insurans ni. Jadi masuklah dua insurans tu. Banyak tu dapatlah kumpul duit banyak orang. Bila dapat banyak duit orang, dalam tu bayarlah gaji dia. Insurans pula labur sana, labur sini. Bila dah banyak duit. Jadi syarikat insurans banyak kat dunia ni, dia yang hanya bermain atas angin ni. Tak atas ketakutan manusia. Seperti Rashidi. Rashidi takut juga dia. Sakit nanti, siapa nak bayar? Saya tak ada. Nak beli insurans pun tak ada duit. Lama nanti orang tengok Rashidi sakit, hospital tak ada bayar. Masuk GH panjang pula. GH kan panjang. Boleh lah. Tapi panjang lah. Sebelum tiba waktu dah out. Nak masuk swasta, duit tak ada. Insurans tak ada. Nak kena kerajaan.
Tak boleh nak komplain. Sebab semua orang tak ada duit. Nak buat cataract operation aja. Panjang dekat kerajaan. Banyak hospital lah buat. Banyak doktor mata nak. Tapi banyak juga orang sakit mata. Tapi cuba ada insurans. Boleh pergi swasta pun. Nah, bayar pun. Mahal pun. Sekejap je lah. Itu dia orang tengok tu. Jadi sekarang orang takut. Sebab itulah orang buat duit. Dulu-dulu tak ada insurans ni semua. Kan? Mati-mati lah. Sakit jantung ke, sakit apa ke, mati. Manusia tak ada usaha pun nak hidup. Sakit, mati lah. Tapi kita hari ni, kita banyak hospital, banyak doktor. Doktor banyak buat research, banyak develop pill. Sebab kita semua tak nak mati. Takut mati kan. Jadi kerana takut mati ni, begitu takut polis, takut ini, takut itu. Ini semua simptom tak ada iman lah. Bila iman tak ada, macam-macam takut datang. Bila iman ada, takut datang. Macam saya dah tak ada takut pada polis. Saya dipanggil pada polis, saya kata polis tak boleh bagi bayar. Yang bagi bayar lah. Bila saya jumpa polis, memang polis tu nak bagi bayar kat saya. Dia kata, saya ingat siapa yang langgar ni, ingat budak muda. Saya nak bagi tangkap di penjara tu. Tapi bila tengok saya terus daripada nak bagi bayar, jadi bagi faedah lah. Terus dia suka kat saya. Dia kata macam bapak saya takkan buat kat tuan. Orang lain bisa buat. Dia lepas lah saya. Ada boleh berlaku macam tu. Sebab itu saya percaya Allah bagi baik, Allah bagi faedah, bukan polis. Bila saya lulus dugaan tu, baru dia masuk. Sama tak lulus. Padahal bukan dia yang dalam kes tu. Yang mandu kereta tu saya. Dia punya kereta je. Jadi Allah duga kita. Yang dugaan ni orang tak nak ni. Dia kata malas cakap tinggi-tinggi ni. Nanti diduga habislah. Untuk tidak diduga, saya tak mau cakap. Saya tak mau cakap kalimah ni. Banyak orang yang saya ajar cakap kalimah ni, yang lepas tu dia kata tak nak cakap. Banyak sangat dugaan dia bilang. Saya sampai tak ada duit. Tak ada ni. Arwah Haji Hanim ada belajar je dengan saya. Keluar 40 hari dengan saya di Pakistan, di Bangladesh. Lepas balik tu dia mungkin ada buat. Lepas tu dia cakap dengan saya dah tak nak buat lah bertenaswa. Saya dah tak ada duit dia. Saya takut dia. Tak apalah saya bilang. Kamu punya pilihan lah. Dah sekarang dah mati. Macam ni dia nak jadi orang beriman bermasalah. Kalimah pun dia takut cakap. Satu lagi ada satu karkun dekat Kelana Jaya. Siapa nama dia? Putih-putih, Johari. Dia pun cakap dengan saya tak boleh cakap. Saya tak mau cakap kalimah. Takut. Banyak sangat dugaan dia. Saya boleh pergi markas lah. Bersekongkol dengan orang besar-besar kat markas tu. Pergi sana, pergi situ. Jadi orang-orang di markas Petaling tak nak ikut saya cakap kalimah ni. Dia orang tak nak. Sebab apa dia orang tak nak? Bila cakap kalimah ni diduga. Yang tak hanya Dr. Naswar je. Duga-duga lah. Memang kena duga. Allah SWT bagi tahu, aku takkan biarkan. Ini ayat Quran tau. Orang cakap kalimah ni melainkan aku duga dia. Jadi bila dugaan datang, mau sabar terus. Jangan takut. Kita cakap tiada yang bagi bahaya, tiada yang bagi manfaat, tiada yang bagi mudarat melainkan Allah. Itu kena masuk. Untuk masuk tu, lepas kita cakap dia, kita kena duga. Jadi Azri nak diduga. Tapi sekarang dia monyok. Dia tak ceria. Sebab dia kata aku tak tahan dugaan ni. Apa aku nak buat sekarang? Satu, aku lepas kerja ni. Jangan cakap kalimah. Aku takkan diduga.
dan aku jadi macam orang biasa. Jadi dulu dia pernah buat tu. Dia nak repeat lagi second time, maknanya dia dah tak belajar langsung. Dulu dia cakap dia nak balik-balik nak jadi orang biasa. Biasa ni tak diduga lah. Orang yang tak belajar kerja Nabi ni, yang tak cakap kalimah ni, dia bukan pelajar iman. Jadi bila bukan pelajar iman, tak diduga lah, tak adalah dia dapat iman. Orang yang belajar berusaha iman, dia mesti ada exam kan. Exam telah dugaan. Kalau kamu nak tahu, exam bagi tak lulus, exam bagi tak lulus. Macam Rasidi, mana nak masuk? Allah bagi dia isteri yang order situ, patut dia sabar, dia lawan. Mana nak masuk kalimah aku bukan besar, yang besar Allah, mana nak? Kan? Lepas tu cinta duit boleh buat. Allah bagi dia banyak duit, bini dia minta dia tak nak bagi. Mana? Mana yakin duit tak boleh buat tu boleh masuk? Jadi Allah duga kita. Bila kita lulus dugaan tu, kita kena mujahadah. Lepas tu Allah akan buka. Bila kita lulus, iman kita naik kan? Jadi dugaan yang diberi pada saya tak sama dengan dugaan dibagi pada orang lain. Ikut iman dia lah. Bukan iman dia tinggi, dugaan tinggi, supaya naik tinggi lagi. Iman rendah, dugaan rendah, naik tinggi sikit. Kalau lulus, kalau tak lulus turun lah. Jadi kita ni macam sekolah iman. Sekolah iman ni kerja Nabi lah. Kena buat kerja Nabi lah. Kita tak nak buat kerja Nabi ni, makna kita tak masuk sekolah iman. Dan kita takkan ada exam. Kita takkan diduga kita jadi macam orang kafir. Dibiarkan ambil dunia ni, pulun dunia ni. Kita ingat kita berjaya. Rupanya tak ada bahagia. Di akhirat derita, masuk neraka. Jadi kalau nak masuk, masuk. Tak nak masuk, sendiri tanggung lah. Bukan bagi orang tanggung. Macam Sufian tak nak masuk sekolah. Nak darjah 1 je. Sebab semua test sikit pun tak lulus. Tak lulus kan. Jadi iman kat situ je. Jadi nak naik tingkatan 6 mana? Nak naik universiti mana? Nak dapat beriman beramal soleh, nak jadi kekasih Allah, tu bukan sekolah rendah punya. Ya. Jadi kita kena buat usaha ni dengan sabar. Terus buat usaha. Ada dugaan datang, kita jangan langgar perintah Allah. Kita langgar perintah Allah, mana kita lulus. Kita tak lulus dugaan. Kita iman turun, hilang. Iman yang ada pun hilang. Jadi macam mana kalau iman yang ada hilang? Mana nak jadi orang beriman beramal soleh? Mana nak jadi kekasih Allah? Tak dapatlah graduate daripada universiti tu dengan cemerlang. Bila tak ada graduate, tak adalah kerja macam Sufian. Tak lulus, pergi universiti kat Amerika. Ini kerja yang dia dapat sekarang SPM je. Macam Yazid juga. Masuk UiTM tu, masa tu ITM sekatan semester 5, dia semester 6 diploma in accountancy. Tak mau ambil, terus berhenti. Itu sekarang pergi tunjuk sijil apa? SPM. Tak adalah dapat gaji tinggi. Mana orang nak bagi gaji tinggi? Dapatlah gaji SPM kan. Itulah dia. Jadi kita hari ni kalau tak beriman beramal saleh, mana nak dapat syurga? Selamat neraka. Kita akan masuk neraka. Jadi kita kena masuk sekolah ni, dan bila diduga mesti tahan, lulus, naik lagi iman, diduga, tahan, lulus. Dia tak boleh sedar, fed up lah. Tak mau diduga lagi. Mana boleh? Macam saya ni dah tak diduga lagi. Dah diberi ganjaran dah. Walaupun di dunia saya dibagi kaya, dah tak bukan dugaan lagi. Saya dah melapasi dugaan kaya tu. Dah lulus. Apa dah lulus, dah habis, dia tak ada dugaan lagi. Diberi kepada Nabi-Nabi ni hadiah. Kau diberi kuasa kepada dia, diberi jadi raja, diberi harta, diberi isteri, semua bukan dugaan ni. Dia namanya hadiah di dunia, dan di akhirat masuk surga. Okey. Ada faham? Baik.